Hai, Assalamualaikum. Hai guys. Okey, Farhan ni pakai filter tau. Farhan ni nak bagi tips. Diorang dengar tak? Sebab saya dekat rumah, buat live dekat rumah, ada masalah line tau. Kalau dekat Seluma, masalah line juga dekat bandar tu. Okey, Farhan ni pakai filter. Sebab Farhan ni baru lepas solat, kira belum belum buka lagi kain telekong sebab masih ada zikir-zikir lagi, masih tasbih lagi kan, bukan nak tunjuk-tunjuk lah, time ada lapang kita zikir lah kan. Okey, Farhan ni ramai kawan ada masalah sembelit. Yelah, kita biasa ada masalah sembelit, kita beli fiber, atau kita beli macam pil kan untuk hilangkan masalah sembelit. Saya pun dulu pernah ada masalah sembelit tau. Lama, tapi saya nak baikkan ubat tu cari macam-macam. Tapi bila makan fiber, dia okey lah. Lepas tu dah tak makan fiber, benda tu datang balik. Bila Farhan ni puasa lah, macam ganti puasa atau bulan puasa, kita kurang minum air kan, masa tu mesti kena sembelit. Tapi Alhamdulillah, Farhan ni ada tips sendiri. Ni ada nak share sebab ada customer ada masalah sembelit. Baru ni sampai dia kena buasir. Tu saya ingat saya nak tips ni, saya nak sharekan lah. Memang saya syorkan dia minum batu soda untuk hilangkan gastrik apa semua kan. Saya tak tahu dia masalah sembelit teruk sangat sampai boleh kena buasir kan. Okey, semua masalah sembelit ni memang daripada makanan kita kan. Kita kurang minum air, atau kunyak kurang, atau makanan tu kurang nutrisen untuk kita. Macam-macam lah. Kadang-kadang kita makan lupa nak baca bismillah. Sorry lah saya kata betul lah. Kadang-kadang jin, syaitan suka duduk dalam perut kita. Jin, benda-benda kotor kan, kita termakan, kita tak nampak. Itu pun boleh jadikan sembelit. Selalu sakit perut, dah pergi jumpa doktor tak baik-baik, dah buat rawatan tak baik-baik. Ni ada tips-tips Farhan ni sharekan lah. Ni limau Farhan ni pegang limau nipis. Limau nipis. Kalau masalah sembelit ni boleh selesaikan tau dalam macam mana Farhan ni sharekan kejap. Farhan ni nanti akan sharekan. Kita cari masalah dululah baru kita selesaikan macam mana nak selesai. Tapi boleh kita jumpa doktor. Dia pun bagi satu untuk ubat untuk legakan perut kita. Dia akan bagi herba macam herba lah, macam herba. Dia dah ada kapsul herba, atau macam-macam ada jual dekat farmasi, ada macam-macam untuk senang adaman lah. Tapi sebagusnya kita kena cukupkan air. Kadang kita minum air kosong pun tak boleh juga. Air kosong tu dah kosong, tak ada apa-apa kan. Lain tak air tu kita isi dengan air limau ke, atau kita buat toksik sendiri ke, potong-potong letak timun ke, letak daun pudina ke. Itu semua untuk air tu jadi nutrisen balik. Air tu macam ada zat lah. Kalau kita minum air kosong je, tawar tu tak ada apa-apalah kan. Ni Farhan ni nak share kan, ni benda ni memang kita minum air kosong selalu kan. Sebenarnya air tu kita kena masukkan orang dulu suka buat salad yang macam biji-biji selisih buah selisih ke apa selisih, saya pun tak tahu nak sebut. Kalau orang India tahulah kan. Itu ke rendam, biasa dalam sirap benda tu ada kan. Adalah minum air kopi, semua bagus tau untuk kesihatan. Air kopi tu dia naikkan kita punya antibody kan. Okey, Farhan ni nak bagi tips kalau ada masalah sembelit yang teruk kan. Memang kawan saya tu masalah sembelit teruk sampai dia jadikan buasir. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin dia dulu dia kerja macam kemar-kemar rumah orang kan. Dia ada masa nak minum-minum bila dah kerja dekat Kelang. Sekarang kan PKP dah tak ada orang ambil untuk kemar-kemar rumah kan. Sebab dia convert, dia pun belajar berpuasa macam mana apa semua kan. Sekali tak tahu dah ni Kelang, mungkin dia kurang minum air ke apa. Bulan puasa pun dia pernah kena macam itu. Tapi saya tak ambil dah sangat. Bila dia dah kata dah sampai dah buasir, saya kata mungkin ada gangguan dalam usus awal lah kan. Pergi cek doktor lah kan. Dia kata belum ada rezeki, belum ada mampu kan. Dia kata ni tak buang ni, nak buang pun takut dia kata. Okey.
Okey, Farhani, tip ni saya takut nak bagi, tapi boleh kita boleh gunakan, tapi untuk 3 hari atau seminggu sekali. Seminggu sekali. Sebab tip ni bapak saya yang amalkan tahu. Bapak saya yang amalkan. Kadang saya lupa, kadang abang saya yang ingatkan saya. Kan bapak kita amalkan, sebulan sekali pun boleh, seminggu sekali pun boleh. You orang pun boleh amalkan. Ambil limau nipis ni. Tapi orang zaman dulu memang ditanam dekat rumah. Senang nak petik je kan. Warna kuning-kuning kan. Boleh petik je dekat rumah. Biasa limau nipis lah. Kalau limau lain bapak saya tak pernah guna. Farhan bagi tip. Limau nipis. Limau nipis hampir 3 biji. Besar macam ni 3 biji. Lepas tu kita golek-golekkan lah. Dapatkan dia punya air dah lembut-lembut gitu. 3 biji tu. Waktunya sesuainya kan. Hari cuti lah. Hari cuti selepas subuh. Kalau you orang makan dalam 2 jam dia dah keluar tau. 2 jam atau 1 jam mesti dah dia dah bersih keluar. Macam kalau nak tidur, nanti terganggu tidur kita. Kalau boleh lepas subuh tu, kalau masa cuti, selepas subuh ke atau baru nak subuh ke selepas subuh lah kan. Senang. Ambil 3 biji ni dah lembut-lembutkan. Sebelum makan apa-apa, selepas makan pun boleh. Tapi saya syorkan sebelum makan 3 biji lembutkan. Lepas tu ambil garam. Farhani dekat rumah garam putih memang ada, tapi Farhani tambah garam hitam. Farhani cakap kan Farhani ada guna garam hitam. Farhani ada tambah garam hitam dalam masakan Farhani ni. 1 sudu atau setengah sudu. 1 sudu tu memang cukup lah. Memang sudu 1 sudu. Jangan, kalau boleh jangan kurang. Kalau sudu kecil, sudu besar. Tapi Farhani pakai sudu besar lah. Sudu besar 1. Garam bukan garam kasar tau, garam yang halus. Garam biasa yang kita buat masak tu. 1 sudu, limau 3 biji, perah limau ni, keluarkan air dia, perah betul-betul dah keluarkan air dia. Kalau boleh perah dekat atas tapis lah biar biji limau tu jangan termasuk lah kita tapis. Yang fiber dia tu, yang biji yang ada air dalam tu masukkan je. Dah buang biji dia, letak air sedikit je. Jangan guna air suam jangan guna air panas. Kalau boleh guna air biasa je. Air sejuk pun tak apa. Jangan guna air panas. Bila guna air panas, vitamin dia hilang. Vitamin dia hilang. Okey. Guna air sejuk. Air biasa lah. Air biasa dalam setengah gelas. Setengah gelas, tapi you orang kena sediakan air mineral satu botol tu kena sediakan dekat sebelah lah kan. Sebab dah minum masam ni kena komo atau kita kena minum balik sebab komo-komo itu telan balik sebab gigi nanti boleh rosak. Sebab masam kan. Okey, kita goda sampai gula saffirasi, garam dia dah larut, terus minum. Jangan tinggal, terus habiskan. Kalau boleh cari gelas yang kecil lah, senang telan kan, tu minum, habiskan, baca selawat ke, baca bismillah, baca selawat, minta pada Allah, ya Allah saya nak makan ni untuk sembuhkan usuk saya dan masalah sembelit saya, semoga sembuh. Gitulah kita minta pada Allah. Kalau boleh baca bismillah 5 lah. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillah illadzi la yazuru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa sallimul azim. Baca bismillah 5, kita minta pada Allah. You makan tu, tak makan apa pun tak apa, dah minum tu, tak makan apa pun tak apa, biarkan dulu. Kita boleh buat kerja rumah ke apa kan, tapi minum air kosong. Air kosong komo-komo gitu, telan. Sebab gigi kita takut ada masam dia ni kan, tak elok untuk kita punya gigi. Dah telan, biarkan je. Tengok dalam 2 jam atau 1 jam setengah, memang perut kita akan melodak. Dia akan keluarkan semua segala-galanya. Dia akan keluarkan kurang-kurang 5 kali lah kan. Kalau pernah masalah sembelit lah. Kalau tak ada masalah sembelit, kejap je kan. Kalau dia teruk sangat, macam dia dah keluar banyak sangat, macam keluar air semua dah keluar tu. Kalau ada air tu, kira air tu kita tak senam kita kurang senam, kita duduk rumah kan, air peluh kita tak keluar, dia semua akan jadikan toksik dalam perut kita. Bila toksik banyak, uric acid pun tinggi. Ini bantu untuk uric acid acid dalam badan kan dia akan kurangkan. Dia tak rasa letih lah. Takkan rasa letih, lemah, tak ada. You orang try lah. Try.
Kalau berani untuk 3 hari lah kan. Tapi saya suka untuk sehari je. Kalau orang tak biasa lah kan. Sebab dia akan bersihkan segalanya. Keluar hitam-hitam, hijau-hijau semua akan keluarkan. Minum air jarang cukup-cukup. Lepas buang air tu minum air jarang. Minum air jarang biar dia... Minum air kosong Minum air kosong biar dia buang semua. Kalau tak tahan, masih buang je. Memang dia takkan stop punya. Dia akan stop bila benda tu dah tak ada. Tapi kalau ada orang tak tahan, saya suruh minum air kelapa. Dia dah tak tahan, minum air kelapa terus stop lah. Dia dah tak keluar lagi dah. Dia punya rawatan macam gitu. Saya punya bapa ajak saya macam gitu. Tapi sampai sekarang saya amalkan. Tapi jarang lah saya buat, jarang. Tapi bila ada masalah sembelih lah. Masalah sembelih biasa saya berlaku. Kalau puasa lama, kurang minum air, kurang buat aktiviti, kurang gerak, akan berlaku masalah sembelih. Kadang-kadang saya beli juga fiber-fiber. Tapi fiber tu dalam tu ada gula. Saya tak boleh nak minum. Sekarang punya fiber semua ada manis sangat. Saya suka makan manis-manis, coklat apa semua suka. Bila manis sangat saya tak boleh minum sangat. Sampai expired sekarang saya beli simpan. Kalau pil tu simpan juga, tapi bila keperluan berpakailah. Tapi limau lagi bagus, dia akan cucikan usus kita. Kalau ada jin-jin pun terkeluar. Kalau termakan benda-benda yang kotor kan, dia suka dudukkan kita punya makan. Kadang kita tak baca bismillah ke, tak tutup rapat ke, tapi boleh rawat. Dia akan keluar. Dia pun tak suka. Sebab jin tak suka masam dengan garam. Dia memang takut kan. Itu saya suruh pakai garam 1 sudu besar. Itu semua satu tip petua boleh amalkan. Tapi yang makan ni dewasa lah, jangan kanak-kanak pula kan. Kadang-kadang kalau boleh jumpa doktor, dia ada bagi air gula jugalah kan. Doktor biasa untuk budak dia bagi air gula. Kalau untuk orang dewasa, cuci usus lama tak buat rawatan, bagus. Kalau kencing manis ada lagi bagus, dia akan bersihkan, dia akan buang toksit, urin asin kita akan bersihkan. Okey, ini untuk cuci usus. Sambil tu Farhani cakap, air kita ni dekat rumah, kalau boleh kita nak minum air tu sedap, kita potonglah limau ni, potong-potong, letak garam sikit gaul kan, masukkan dalam air. Chinese tea pun boleh juga, tapi tak boleh panas lah. Dia kena air kosong. Atau daun pudina, air kita biar ada nutrisen sikit, ada rasa. Nak minum pun sedap. Segar lah badan kita kan. Farhani bagi tips tu je lah kongsi hari ini. Sebab bila kawan saya ada masalah tu, memang dia berkesan. Dia kata sebab dia pergi toilet ada masalah, alhamdulillah dia sihat. Kalau ada orang toksit dalam badan, atau ada bisu-bisu, orang sentiasa kena bisu kan, badannya kotor kan, darahnya kotor. Kotornya datang daripada mana? Usus kita. Ini boleh bersihkan pudu kita, hati kita, dibersihkan. Tapi orang dulu memang rajin minum air limau lah. Suka buat air limau. Masa kecil-kecil kita orang ambil kolej besar, orang India kan, ambil kolej besar tu, pora limau, letak letak ais. Memang sedap lah minum kan. Kalau mur tu tairu mur tu yogurt. Yogurt pun macam itu juga. Yogurt dia orang saya kecil-kecil yogurt, dia orang letak air batu, letak bawang kecil lah, dipotong-potong, letak garam sikit, gaul-gaul, minum. Memang sedap. Itu zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang saya tahu lah masih ada orang buat ke tidak. Cakap benda mengencis lah. Memang masa-masa sedap kan. Itu semua yogurt bagus untuk usus juga. Tapi benda-benda tu susah nak cari sekarang. Limau ni senang nak cari. Kalau boleh 3 biji lah. Untuk 3 hari terus ke, atau seminggu sekali. Kalau orang bekerja kan susah kan, masa cuti orang boleh try lah buat. Jangan was-was. Memang rasa dah minum tu rasa macam nak loya apa semua kan, sebab toksit banyak, dia akan keluarkan toksit semua. Memang rasa lain lah badan kita. Satu garam dah 1 sudu kan, memang masam kan. Kita minum air je lah, minum air kosong. Dalam 2-3 jam gitu, baru minum air kopi ke. Kopi pun tak payah letak gula tau. Letak bawa kopi O ke, tanpa gula. Masuk tu baru sarapan. Dia akan memang buang dekat perut kita. Nanti akan rasa lega. Bila perut kita sihat, nanti wajah kita pun sihat lah kan. Ceria.
Tak adalah muka macam tak berapa ceria kan. Bila usus kita tak cantik, nanti tumbuhlah jerawat lah, ada toksid dalam badan lah, ada nanah lah. Saya pernah banyak ada customer telefon saya tanya pasal nanah pun tu hari ada minta tip lagi. Saya tak tahu dia amalkan apa. Tak tahu lah. Saya dah usahakan untuk dibantu. InsyaAllah dia akan sembuh. Air cuka pun bagus juga, air cuka. Tapi tu semua lambat prosesan. Kalau ini dalam 1 jam, 1 jam setengah dah settle korang punya masalah sembelit. Try lah ya orang, try. Okey lah guys. Saya nak sambung sikit, saya balik. Sebab saya pun nak tengok ada kelas tak malam ni. Sebab saya belum dapat guru yang nak masuk. Tapi tengok ada kelas apa. Okey lah guys. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Nandri. Bye.